Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kami dari kumpulan Skyjuice akan melaksanakan tugasan 2 iaitu penganjuran di bawah arahan interpretasi isu kemahiran bahasa Melayu awal kanak-kanak terhadap penghasilan video rakan sekelas. Kami akan memberi ataupun interpretasikan segala maklumat berkenaan dengan kemahiran bahasa Melayu dalam pendidikan awal kanak-kanak dengan merujuk kepada video yang dihasilkan oleh kumpulan Izzati Farhana. Baiklah, tanpa membuang masa, kita bergerak kepada saudari Nisha untuk menghuraikan kemahiran bahasa Melayu yang dijumpainya. Saudari dipersilakan. Baik, terima kasih saudari Ham. Jadi, untuk yang pertama sekali, saya akan menganalisis berkaitan kesalahan sebutan. Umum mengetahui, sebutan merupakan satu elemen yang penting dalam pembelajaran bahasa. Hal ini demikian kerana sebutan merujuk kepada penghasilan bunyi yang kita hasilkan untuk memberi makna dalam percakapan. Sebagai contoh, bagaimana cara kita untuk membunyikan sesuatu huruf, perkataan ataupun ayat. Tambahan lagi, sebutan mempunyai 3 aspek, iaitu sebutan lancar yang bermaksud tidak tersangkut-sangkut seperti tiada a atau Yang kedua ialah jelas, dapat didengar dengan jelas. Seterusnya, baku iaitu sebutan ikut standard ataupun sebutan seragam yang diterima dan ia bukanlah dialek ataupun logat. Jadi tanpa membuang masa, mari sama-sama kita lihat video pada minit 12.52 saat. Jadi nak bawa mami dengan Jim malam ni pergi shopping dah sebab kita dah lama tak spend time. Tahu pun. Lama dah kita tak spend time quality time dengan family kita. Okay, boleh berhenti. Jangan sedih je, mami pun sibuk juga. Okey. Kesalahan yang ingin saya tekankan di sini adalah cara sebutan perkataan kita. Cara sebutan yang sebetulnya adalah kita, tapi di dalam video ini mereka menyebut kita. So, jadinya mereka sepatutnya menyebut kita. Okay, seterusnya kita akan pergi kepada minit 14.50 saat. Saya tak buat begitu Pak. Saya kalau mau keluar dengan D, guna saja kad saya yang bagi tu. Bisa Pak. Untuk D saja, bukan untuk kamu. Tak apa-apa Pak. Okey. Pada minit yang kini, penggunaan kata ganti nama diri saya sudah betul digunakan. Tetapi cara sebutannya adalah salah. Seperti dalam video, mereka sekali lagi menyebut perkataan saya. Cara yang betul adalah saya. Jadi apa yang saya boleh katakan pada keseluruhan video ini, mereka mempunyai banyak kesalahan sebutan. Jadi kita akan berpindah kepada kesalahan sebutan yang kedua yang saya dapat lihat, iaitu adalah pelat. Apakah yang dimaksudkan dengan pelat? Pelat adalah satu masalah pertuturan di mana kanak-kanak sukar menghasilkan bunyi pertuturan dengan betul dan bersesuaian dengan umurnya, yang membuatkan percakapan mereka sukar untuk difahami. Ini sering dilihat dalam kanak-kanak yang masih kecil dan ia kerap dianggap comel di mata ibu bapa. Bagi kanak-kanak di bawah usia 5 tahun, kesukaran untuk menyebut sesetengah perkataan masih boleh dikatakan sebagai normal kerana mereka sedang melalui proses perkembangan bahasa dan pertuturan. Namun apabila usia mencecah 7 tahun, kanak-kanak sepatutnya sudah mampu bercakap tanpa pelat, jelas dan mudah difahami. Jadi contoh dalam video ini dapat dilihat pada minit 19.55 saat hingga 20 hingga 5 saat. Bermain. Kenapa bantu sikit? Sebab kita dah makan tadi. Sedap tak? Sedap? Bukan sedap. Sedap. Pandai nak papa. Pada minit ini dapat dilihat apabila anak mereka mempunyai pelat, iaitu pada perkataan sedap. Di dalam video ini dia menyebutkan sedap. Jadi di sini dapat kita lihat berlakunya pertambahan bunyi atas perkata yang tidak sepatutnya. Cara sebut yang betul adalah sedap tetapi ditambah Y selepas S yang berbunyi sedap. Jadi apakah faktor kesalahan sebutan yang terjadi dalam kanak-kanak?
melalui pembacaan saya, kanak-kanak yang mengalami masalah pertuturan ini juga mengalami masalah lain seperti sumbing. Apa maksud sumbing? Sumbing ini adalah masalah disebabkan oleh gangguan proses pembentukan mulut iaitu di bahagian bibir ataupun lelangit atau kedua-duanya sekali semasa dalam kandungan lagi. Seterusnya, ia adalah disebabkan masalah penghasilan bunyi iaitu artikulasi yang bermaksud gangguan bunyi pertuturan yang mempengaruhi pengeluaran bunyi tunggal dan pola bunyi iaitu fonologi atau lebih difahami sebagai kaedah penghasilan bunyi pertuturan. Faktor yang terakhir yang saya jumpa adalah mereka sudah didedahkan dengan cara sebutan yang salah sejak daripada kecil. Jika diteliti dengan lebih mendalam, sebutan adalah penting di mana sebutan yang baik membolehkan penutur boleh memahami dengan baik walaupun ada kesilapan lain. Sebaliknya, sebutan yang lemah menyukarkan penutur sukar memahami kandungannya. Ini bermakna penutur tidak dapat memahami perkataan atau ayat jika dia mempunyai sebutan yang lemah walaupun mempunyai pengetahuan yang luas dalam aspek tata bahasa dan perbendaharaan kata. Untuk kanak-kanak yang telah memasuki umur persekolahan, masalah pelat ataupun dipanggil masalah artikulasi ini menyebabkan mereka selalu diejek oleh kanak-kanak lain. Ini boleh menyebabkan tekanan dan kurangnya keyakinan dalam diri mereka kerana maklumat yang cuba disampaikan tidak dipahami oleh orang lain. Apabila tiada rawatan pada pelat ini, ia akan berlanjutan sehingga mereka dewasa. Dan pada peringkat dewasa ini, ia menyebabkan mereka sukar untuk mendapat pekerjaan yang diingini dan sukar untuk bercakap di hadapan orang ramai kerana tidak mempunyai keyakinan diri yang cukup. Jadi apakah yang boleh dilakukan untuk mengurangkan kesalahan sebutan ataupun pelat ini? Langkah untuk mengatasi kesalahan sebutan dalam kanak-kanak ialah bermula daripada ibu bapa sendiri, iaitu ibu bapa tidak sepatutnya bercakap pelat dengan anak dan jangan meniru perkataan dengan pelat. Sebaliknya, mengulang kembali perkataan tersebut dengan betul dan jelas. Bukan itu sahaja, ibu bapa boleh bantu anak dengan mendapatkan bahan pengajaran dan pembelajaran yang menarik. Sebagai contoh, membeli buku suku kata dan mengajarnya sebut dengan betul dan memberikan ganjaran apabila mereka berjaya menyebut perkataan dengan betul. Akhir sekali, rujuk kepada pakar berkaitan untuk menilai keadaan anak. Ibu bapa boleh mendapatkan surat rujukan daripada klinik kesihatan untuk penilaian daripada terapis pertuturan. Itu sahaja dari saya. Seterusnya kita menjemput saudari Zulaika untuk menginterpretasikan isu kemahiran yang ditemui dalam video ini. Okay, baiklah. Terima kasih saudara Rizham. Assalamualaikum semua. Jadi saya Siti Zulaika binti Zulkifli akan menginterpretasikan isu kemahiran bahasa dari aspek kesalahan, kata ganti nama dan juga kata tugas. Terlebih dahulu, sebelum saya mengupas dengan lebih mendalam tentang kesalahan yang terdapat dalam video yang harus dikritik ini, saya akan menceritakan sedikit sebanyak apakah yang dikatakan dengan kata ganti nama dan juga apakah yang dikatakan dengan kata tugas. Okey, baiklah. Kata ganti nama ni terbahagi kepada dua, iaitu kata ganti nama diri dan juga kata ganti nama tunjuk. Yang seperti kita sedia maklum, kata ganti nama diri ni terbahagi kepada tiga, iaitu kata ganti diri yang pertama yang digunakan untuk gantikan nama orang yang bercakap. Sebagai contoh macam aku, saya, beta dan sebagainya. Seterusnya kata ganti nama diri yang kedua yang digunakan untuk merujuk orang yang dilawan bercakap. Sebagai contoh macam awak, kamu, anda dan sebagainya. Okey, kata yang terakhir ialah kata ganti nama diri yang ketiga yang merujuk kepada orang yang diperkatakan seperti mereka, dia, beliau, baginda dan sebagainya. Okey, seterusnya kata tunjuk. Kata tunjuk ni seperti macam itu, ini. Okey, jadi kita akan teruskan. Kita akan terus bergerak kepada kesalahan yang terdapat dalam video tersebut, video yang dikritik tersebut. Untuk makluman semua, dalam video yang dikritik ini terdapat 3 kesalahan kata ganti nama diri yang telah saya berjaya temui. Okey. Sekiranya kita ada minit ke-7, boleh main video. Waalaikumsalam. Ya Allah, balik juga kau
Okey. Besar dah. Dari Tak sini. ada masalah. Allah comelnya Cici Grammar ni. Kak Rizal boleh, okey. Okey, daripada video ini menunjukkan bahawa individu yang memegang watak sebagai nenek telah menggunakan kesalahan kata ganti nama diri, iaitu individu tersebut menggunakan perkataan koma. Perkataan yang sepatutnya perkataan yang betul yang digunakan oleh individu tersebut ialah perkataan kamu ataupun awak ataupun engkau dan sebagainya, kerana situasi tersebut menunjukkan keadaan yang sesuai untuk digunakan ialah kata ganti nama diri yang kedua. Okey. Jadi di sini dapat kita jelaskan bahawa berlakunya kesalahan kata ganti nama ini rentetan daripada faktor dialek Perak yang digunakan oleh individu tersebut. Jadi daripada realiti ini dapat kita jelaskan bahawa faktor dialek ini dia menjadi salah satu asbab yang menyebabkan berlakunya banyak kesalahan-kesalahan kata ganti nama yang secara tidak sedar ia akan memberi impak yang besar kepada perkembangan bahasa kanak-kanak apabila mereka sudah dewasa. Itu pada minit ke-80 mainkan video. Kenapa anak mama nak apa? Kita lapar. Lapar? Kita sayang saya. Kan mama dah betulkan banyak kali. Okey, Rizam boleh berhentikan video. Okey, pada minit 18 ke 48 ini terdapat kesalahan penggunaan kata ganti diri yang pertama, iaitu individu tersebut menggunakan perkataan kita. Dapat dilihat di sini sepatutnya tidak boleh menggunakan perkataan kita kerana perkataan kita ni dia sesuai dengan situasi yang melibatkan diri serta orang lain. Sebagai contoh macam kita nak cakap kita ni rakyat Malaysia. So dia macam melibatkan kita dan juga orang lain juga. Okey. Dan sepatutnya perkataan yang sesuai untuk digunakan dalam situasi ini ialah saya. Dalam konteks ini, faktor berlaku kesalahan-kesalahan tersebut ialah disebabkan oleh persekitaran sekeliling kanak-kanak tersebut. Jadi sekiranya persekitaran kanak-kanak tersebut itu lebih cenderung menggunakan bahasa betul, maka kanak-kanak tersebut akan turut terikut menggunakan bahasa yang betul. Tapi jika persekitaran tersebut menggunakan bahasa yang bercampur dan sebagainya akan menyebabkan kanak-kanak tersebut terikut menggunakan bahasa-bahasa yang tidak betul. Baiklah, kita bergerak pula kepada kesalahan kata ganti yang terakhir yang terdapat dalam video yang dikritik ini, iaitu pada 19 pada minit 30. Rizam boleh mainkan video. Oh, kalau mama masak. Dah makan? Belum, kita orang tunggu papa. Mama tunggu papa. Okey, Rizam. Saya dengan anak kita, papa baru je. Saya buat. Okey, Rizam boleh berhentikan video. Okey, baiklah. Pada minit 1942 seperti yang kita dapat dengar sendiri, penggunaan perkataan kita orang, terdapat kesalahan kata ganti nama diri yang pertama, iaitu individu yang memegang watak sebagai adik ini menggunakan perkataan kita orang. Seperti yang dapat lihat, sepatutnya kita tekankan bahawa perkataan yang perlu digunakan oleh individu tersebut ialah kami tunggu bapa, kerana situasi tersebut menunjukkan kata ganti diri nama yang sesuai untuk digunakan. Kata ganti diri yang pertama yang sesuai untuk digunakan. Jadi faktor yang menyebabkan kanak-kanak tersebut terus menggunakan bahasa yang tidak betul dalam kehidupan seharian ialah sikap ibu bapa sendiri yang tidak menegur dan memperbetulkan penggunaan bahasa kanak-kanak. Dan perkara ini menyebabkan kanak-kanak tersebut merasakan bahasa yang digunakan oleh mereka itu betul dan mereka akan terus menggunakan bahasa yang salah tersebut kerana mereka rasa betul. Tidak faktor daripada ibu bapa tidak menegurnya dan juga tidak membetulkannya. Selesai untuk contoh yang terakhir. Jadi bagi
Antara langkah bagi mengatasi kemudian ini ialah semua pihak terutamanya ibu bapa mestilah menggunakan bahasa yang betul ketika berada di rumah, serta ibu bapa juga mestilah memberikan didikan awal kepada kanak-kanak sejak di rumah, kerana pada awal usia kanak-kanak ini mereka mudah untuk menerima dan juga menyerap sesuatu perkara. Selain itu, masyarakat di mestilah membantu dengan mewujudkan persekitaran yang positif seperti menggunakan bahasa yang betul ketika berkomunikasi dan juga tidak mengajar kanak-kanak menggunakan bahasa yang salah. Dan juga akhir sekali, mestilah memainkan peranan yang penting ketika berada di dalam kelas, iaitu guru boleh menggunakan bahasa yang betul ketika mengajar dan juga mempelbagaikan aktiviti-aktiviti yang dapat meningkatkan kemahiran berbahasa kanak-kanak. Tambahan pula, ibu bapa juga mestilah memberi galakan dan juga dorongan kepada kanak-kanak dalam usaha untuk mempertingkatkan kemahiran berbahasa mereka. Baiklah, selesai sudah saya menginterpretasikan kesalahan kata ganti nama yang terdapat dalam video yang dikritik ini. Sekian sahaja daripada saya. Baiklah, terima kasih kepada saudari Siti Zulaika atas penerangan yang sangat bagus. Seterusnya mari kita mendengar isu kemahiran bahasa Melayu dalam pendidikan awal kanak dari aspek pertukaran kod serta pencampuran kod yang akan dikupas secara lebih mendalam oleh saudara Rizham dan juga saudara Firdaus. Dipersilakan. Terima kasih diucapkan kepada saudara Muaz. Baiklah, saya Muhammad Rizham Hakimi bin Muhammad Rizal akan menginterpretasikan video ini berkenaan dengan pertukaran dan percampuran kod. Baiklah, saya wujud percampuran kod bahasa Melayu dan juga bahasa Indonesia yang mana akan diterangkan oleh saudara Firdaus. Dalam drama pendek ini juga wujud percampuran dan pertukaran kod yang terdiri ataupun berlaku daripada bahasa Melayu dan juga bahasa Inggeris. Sebelum kita mengenal pasti setiap kesalahan yang wujud dalam konteks pencampuran ini, mari kita fahami apa itu pencampuran kod menurut Nababan tokoh sosiolinguistik. Menurut Nababan 1984, melihat pencampuran kod sebagai satu keadaan atau cara berbahasa yang mana pengguna bahasa mencampurkan lebih daripada satu bahasa ataupun ragam bahasa lain ke dalam satu lakuan turutan atau wancana. Hal ini bermaksud dalam satu ayat itu berlaku pencampuran pelbagai bahasa. Misalnya, wujud bahasa Melayu sebagai bahasa asas, bahasa Inggeris dan juga bahasa Indonesia sebagai bahasa campuran. Manakala menurut Kales, pada tahun 1952 mengatakan pertukaran kod pula bermaksud penggunaan dua bahasa yang berlainan yang mana menunjukkan satu perkataan yang menunjukkan tahap yang tinggi dan juga formal, manakala satu lagi perkataan yang rendah ataupun berlaku percampuran bahasa yang rasmi dan juga tidak rasmi yang datang daripada bahasa yang berbeza. Dalam keadaan demikian, hanya kesantaian ataupun kebiasaan sahaja yang akan berlaku terhadap pertuturan yang biasa seperti perlaziman percampuran bahasa. Jadi hal ini berlaku disebabkan kebiasaan mereka bercakap dalam bahasa yang bercampur aduk. Pencampuran kod ini juga berlaku terhadap individu yang mempunyai kemahiran berbahasa yang banyak iaitu bilingual ataupun multilingual. Baiklah, mari kita lihat kaitan video pendek ini. Sudutan pertama kita lihat pada babak ketiga iaitu pada minit 9.02 saat. Kita lihat. Okey. 0.2 saat. Okey. Saat hingga 9.10 saat. Grandma nak ajak mama makan masak. Bye, Mami. Okay, I'll be cooking. You play with Daddy, okay? Okay. Walaupun singkat video ini, kita dapat lihat berlaku percampuran bahasa yang amat ketara. Misalnya, kata watak ibu kepada anak, kata watak nenek kepada cucunya yang kata grandma. Grandma nak ajak mama kamu masak. Penggunaan perkataan grandma amatlah tidak menepati hukum bahasa Melayu yang baku dan juga berkesan.
Malah, grammar perlu ditukarkan kepada nenek. Untuk pengetahuan semua, perkataan penggunaan mama diterima dalam bahasa Melayu kerana merujuk Dewan Bahasa dan Pustaka. Mama merujuk kepada ibu. Jadi, berkenaan dengan ayat tersebut, grammar nak ajak mama kamu masak, penggunaan grammar sahaja merupakan kesalahan dalam percampuran kod manakala mama itu diterima. Jadi, pembetulan bagi ayat ini adalah nenek nak ajak mama kamu masak. Maksudnya, grandma itu ditukarkan kepada nenek. Sekarang ini kita lihat apakah faktor yang menyumbang ke arah percampuran kod dalam video tadi. Apabila kita lihat, faktor yang menyumbang ke arah percampuran kod oleh watak nenek adalah faktor sosial yang mana menurut Theo Aichin pada tahun 2001 mengatakan faktor sosial di dimensi sosial mempengaruhi berlakunya pertukaran dan percampuran kod. Antaranya, perkara yang mempengaruhi faktor sosial ada faktor umur dan juga tahap pendidikan. Boleh jadi apabila nenek yang semakin tua berlaku masalah untuk bertutur dengan baik, manakala faktor pendidikan mungkin nenek tersebut mempunyai tahap pendidikan yang rendah, jadi pendedahan terhadap percakapan bahasa Melayu yang baku ataupun percakapan bahasa Inggeris dan bahasa Melayu secara keseluruhan dan teratur tidak dapat dijana dengan baik akibat kesan pendidikan yang rendah. Selesai untuk contoh yang pertama. Kita lihat contoh yang kedua dalam babak kelima iaitu minit ke-12.53. Okey, 12.53 hingga 13.14. Jadi nak bawa mami dengan dia malam ni pergi shopping dah sebab kita dah lama tak spend time. Tahu boy. Lama dah kita tak spend time quality time dengan family kita. Daddy kan sibuk sedikit. Cuma Daddy je mami pun sibuk tak. Dah lah Daddy cari duit lebih tu mami shopping. Yelah. Baiklah, jika kita dengar dan lihat dengan teliti, sepanjang perbualan antara suami dan isteri ini berlaku banyak percampuran kod bahasa Inggeris, bahasa Melayu dan juga bahasa Inggeris. Antaranya penggunaan perkataan shopping, quality time, spend time, family, daddy dan juga mami. Renung-renungkanlah. Saya beri contoh dialog suami kepada isterinya yang mengatakan kita dah lama tak spend time, dan jawab si isteri pula tahu pun lama tak ada quality time dengan family kita. Pembetulan ayat di atas perlulah seperti berikut. Kita dah lama tak meluangkan waktu bersama. Dan jawab isteri pula perlulah sedemikian. Tahu pun dah lama kita tidak meluangkan waktu yang bermakna bersama keluarga, kata si isteri. Kesimpulannya, penggunaan perkataan spend time perlulah ditukar kepada meluangkan waktu ataupun masa. Family ditukarkan kepada keluarga. Shopping ditukarkan kepada perkataan bahasa Melayunya adalah membeli bela, dan quality time bermaksud waktu-waktu yang bermakna. Melihat kepada situasi ini, saya sertakan dua faktor yang menyebabkan perkara ini berlaku dalam adegan ataupun dalam sedutan video ini. Faktor yang pertama adalah faktor peserta dalam komunikasi, yang mana masing-masing isterinya dan juga suaminya mempunyai tahap pendidikan yang tinggi dan berkemampuan bertutur dalam banyak bahasa. Mereka telah didedahkan dengan pelbagai bahasa dan dicampur dengan pemahaman terhadap pelbagai bahasa, terutamanya kemahiran berbahasa Inggeris secara berluas. Jadi mereka lebih selesa untuk mencampur adukkan bahasa ataupun menyebabkan berlaku percampuran dan pertukaran kod yang membuktikan mereka mempunyai tahap prestis dan pendidikan yang tinggi. Yang kedua, faktor identiti kawasan, yang mana semakin terbandar sesuatu kawasan, semakin penduduknya akan didedahkan dengan pelbagai penguasaan bahasa yang menyebabkan penggunaan bahasa Melayu baku mereka semakin goyah akibat anasir bahasa antarabangsa yang menjadi bahasa Melayu mereka. Kita lihat contoh yang terakhir iaitu pada minit ke-15. Minit ke-15. Okey. Hingga minit 15.25 saat. Mau bagi for mami. Nanti kalau apa-apa call je, okey? Kau tahu. Kalau nak ada duit pun. Videonya pendek sahaja tetapi wujud pertukaran dan percampuran kod. Watak ibu berdialog dengan anaknya yang menggunakan kesalahan bahasa, yakni pertukaran dan percampuran kod yang terdiri daripada ayat mami bagi phone mami. Kalau ada apa-apa, just call je mami nanti.
Keseluruhan ayat ini langsung tidak menepati susunan bahasa Melayu baku yang betul dan bermakna. Perkataan mami sudah pasti perlu ditukarkan kepada ibu ataupun emak, phone perlu ditukarkan kepada telefon dan call perlu ditukarkan kepada hubungi. Ayat yang betul adalah ibu beri telefon ibu, kalau ada apa-apa hubungi sahaja nanti. Situasi ini membuktikan faktor persekitaran sosial mempengaruhi pertuturan percampuran kod ini kerana persekitaran keluarga yang biasa mendedahkan ataupun melazimkan percampuran bahasa ini menyebabkan ahli keluarga mereka terbiasa untuk menutur seakan-akan perkara itu benar dan mudah difahami. Hal ini juga berlaku akibat faktor keakraban yang mana fungsi sosial merujuk kepada hubungan seseorang individu yang mampu menggunakan bahasa ini akan mewujudkan keakraban. Maksudnya hal ini akan memberikan arahan itu sampai dengan lebih bermakna dan juga mudah difahami jika dicampur adukkan bahasa Melayu. Baiklah, selesai saya beri contoh 3. Jadi kita bergerak ke cara atasi yang mana menurut Wenrich 1953 menerangkan bahawa percampuran kod ini menandakan kekurangan kemahiran berbahasa Melayu dan juga penguasaan kosakata yang amat lemah. Menerai hakikat ini, saya berikan 2 peranan penting yang mana peranan ibu bapa selaku ibu bapa yang merupakan individu yang paling akrab dengan kanak-kanak perlulah mendedahkan kemahiran berbahasa Melayu kepada kanak-kanak di samping tidak meninggalkan bahasa Inggeris sebagai bahasa kedua. Misalnya, sentiasa berkomunikasi dengan anak-anak menggunakan bahasa baku yang betul dan menjadi contoh yang terbaik dalam penguasaan bahasa Melayu secara menyeluruh dan baku. Terlihat pihak yang kedua iaitu pihak guru sebagai seorang guru yang bertanggungjawab perlulah berusaha memahirkan kanak-kanak dengan penguasaan lisan dan pertuturan kanak-kanak dalam bahasa Melayu tanpa wujud pencampuran ataupun pertukaran kod. Misalnya, selalulah bersoal jawab dalam bahasa Melayu yang betul. Selaku suri teladan juga, guru perlulah sentiasa menjaga pertuturan dalam proses pembelajaran dan pengajaran supaya tidak menjadi contoh buruk kepada kanak-kanak dalam penguasaan bahasa Melayu dan juga pembezaan bahasa Melayu dan juga bahasa Inggeris. Selesai tugasan saya serahkan kepada saudara Firdaus untuk meneruskan percampuran dan pertukaran kod. Saudara dipersilakan. Saya pasti kalian dapat melihat wajah saya, bukan? Okay. Sudah. Baiklah, jadi saya akan meneruskan. Masih lagi di bawah skop pertukaran dan percampuran kod. Saya ingin menggariskan semula apa yang telah dikemukakan oleh saudara Rizham, iaitu pertukaran kod ini adalah mereka sering berlaku terhadap mereka yang mampu menguasai 2 bahasa atau lebih. Dengan erti kata lain, istilah mudah mampu diklasifikasikan sebagai mereka yang menguasai 2 bahasa. Seperti yang saudara Rizham Hakimi telah menyatakan, iaitu penguasaan bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Percampuran kod ini juga boleh berlaku sekiranya seseorang individu mencampurkan 2 bahasa atau lebih dalam pertuturannya. Meskipun begitu, situasi percampuran dan pertukaran kod ini juga sering berlaku di negara kita dengan percampuran kod menggunakan bahasa daripada negara jiran, iaitu negara menggunakan bahasa Indonesia. Ayat mudah yang mampu saya berikan contoh di sini adalah seperti mari kita pergi ke toko. Mari kita pergi merupakan bahasa Melayu dan toko pula merupakan bahasa Indonesia. Ayat yang betulnya dengan menggunakan bahasa Melayu adalah seperti mari kita pergi ke kedai. Okey, baiklah. Tanpa melengahkan masa, saya akan memberikan satu babak yang menunjukkan percampuran dan pertukaran kod yang menggunakan bahasa Indonesia dalam pertuturannya, iaitu pada babak minit 1 minit perpuluhan 42 saat. Dik, kita udah sampai. Kenapa Mami Daddy enggak hantar aku kayak orang lain? Dik, kamu harus ngerti. Mami sama Daddy sibuk cari uang buat kamu sekolah. Tapi kan aku mau dihantar kayak orang lain juga. Dik, Mami Daddy sibuk kerja. Kamu harus ngerti, Dik. Ya, Gak apa-apa. Gak apa-apa, Dek. Kamu ada bibi. Iya, David.
Aku pergi sekolah dulu. Bye-bye. Bye-bye. Okey, baiklah. Okay. Pada babak ini, kita dapat lihat perbualan antara murid tersebut dengan seorang pembantu rumahnya. Mengapa saya menggunakan perkataan pembantu rumah? Kerana menurut pencarian saya melalui carian umum Dewan Bahasa dan Pustaka, tiada kata bibik tersenarai. Namun hanya terdapat adalah bibi, iaitu bermaksud panggilan kepada orang perempuan yang agak tua atau makcik. Meskipun begitu, sekiranya kita menggunakan medium Google untuk menterjemahkan perkataan bibik, Google akan menunjukkan bibik bermaksud maid dalam bahasa Inggeris yang membawa erti pembantu rumah. Jadi dalam penerangan saya akan menggunakan kata ganti nama pembantu rumah kepada individu tersebut dan murid kepada pelajar tersebut yang bernama D. Okey, perbualan antara D dengan pembantu rumahnya menggunakan bahasa Indonesia kerana pembantu rumahnya merupakan individu yang berasal daripada negara Indonesia. Pelajar tersebut turut dipengaruhi dan bertutur menggunakan bahasa Indonesia semasa berkomunikasi dengan pembantu rumahnya. Sebagai contoh, dalam babak sebentar tadi, kenapa Mami Daddy tidak hantar aku kayak orang lain? Mami Daddy merupakan pencampuran kod bahasa Inggeris, namun saya akan menerangkan berkaitan penggunaan bahasa Indonesia iaitu kayak orang lain. Ya deh, gak apa-apa deh. Okey. Faktor yang saya mampu suaikan berkaitan babak ini adalah faktor situasi. Menurut Kemlani David pada tahun 2003 telah menyatakan penukaran kod ini wujud disebabkan faktor situasi seperti merujuk kepada orang yang sedang bercakap dan respondennya. Orang yang sedang bercakap adalah pembantu rumahnya dan respondennya adalah D. Dan D juga menjadi seorang penutur sekiranya dia menuturkan kepada orang pembantunya dan pembantunya sebagai responden. Dalam situasi ini, pelajar telah menukar kodnya kerana dipengaruhi oleh respondennya iaitu orang pembantu rumahnya yang menggunakan bahasa Indonesia dalam pertuturannya. Faktor situasi ini juga boleh dikaitkan dengan 4 faktor utama iaitu faktor kecakapan terhad dalam sesuatu bahasa, faktor strategi komunikasi, faktor istilah teknikal dan yang terakhir sekali adalah faktor pemilihan bahasa mengikut penutur berlainan. Jadi yang paling utama di sini adalah faktor pemilihan bahasa mengikut penutur berlainan. Seperti kita dapat lihat, D menggunakan bahasa Indonesia apabila bertutur dengan pembantu rumahnya dan kita akan lihat di babak-babak seterusnya D tidak menggunakan bahasa Indonesia apabila bertutur dengan ibu bapanya. Okey, perkara ini bukanlah satu situasi yang patut dibanggakan namun perlu dibimbangi dan perlu diatasi segera supaya D ataupun murid-murid yang lain perlu menguasai bahasa Melayu yang betul sejak di bangku awal persekolahan. Bagi langkah mengatasinya, saya menyatakan 3 langkah utama yang boleh dilakukan. Yang pertama, ibu bapa perlulah memantau interaksi kanak-kanak dengan responden yang berbeza bahasa sebagai kedua, ibu bapa juga perlu mendedahkan kanak-kanak dengan bahasa Melayu yang betul. Dan yang terakhir adalah menjadi teladan dengan berinteraksi dengan menggunakan bahasa Melayu yang betul dan menegur kesalahan bahasa atau tindakan yang merupakan isu dalam kemahiran berbahasa Melayu dalam diri kanak-kanak. Ibu bapa tidaklah perlu berdiam diri. Sebaliknya, perlu menegur sekiranya kanak-kanak ataupun anak-anak mereka menggunakan bahasa Melayu yang tidak betul. Okey, seterusnya kita melihat kepada babak yang kedua iaitu pada minit 16.6 saat. Di mana sih Bi? Ya Bi? Ayo makan, ibu sudah siapin makanan. Enggak mau, aku mau nonton dulu. Tapi hari ini ibu masakin makanan untuk kamu. Ibu masak apa? Bakso ayam. Wah, aku mau. Okey, ayo kita makan. Jom. Pada babak ini pula, kita dapat lihat murid tersebut iaitu D menggunakan bahasa Indonesia
kerana dia sedang menonton kartun yang menggunakan bahasa Indonesia. Sebagai contoh perbualan ataupun percakapan yang digunakan adalah terserah gimana sih, gak mau, aku mau nonton dulu. Okey, situasi ini menunjukkan bahawa pertukaran kod ini juga berlaku disebabkan pengaruh bahasa yang digunakan dalam konten tersebut, iaitu dalam video yang ditonton. Faktor yang paling sesuai yang mampu saya padankan dengan babak ini adalah faktor sosial. Mengapa faktor sosial dikaitkan dengan babak ini? Kerana menurut Teo I. Chin pada tahun 2001 telah mengatakan faktor sosial dan dimensi sosial merupakan pengaruh yang besar terhadap berlakunya pertukaran dan pencampuran kod. Apakah yang terkandung dalam frasa sosial dan dimensi sosial ini? Di bawah aspek-aspek sosial terkandung taraf pendidikan, status, umur, jantina, tempat kerja, persekitaran dan topik perbualan. Dan dua aspek yang paling sesuai yang saya ingin nyatakan di sini adalah persekitaran dan topik perbualan. Seperti yang kita dapat lihat, murid tersebut menonton video atau konten menggunakan bahasa Indonesia yang memberikan topik menggunakan bahasa Indonesia dalam video tersebut. Secara tidak langsung, kanak-kanak tersebut telah didorong oleh persekitaran menggunakan bahasa tersebut meskipun secara maya. Video tersebut telah mendorong kanak-kanak tersebut sehingga dia menggunakan bahasa Indonesia dalam kehidupan sehariannya. Perkara ini juga mampu dibuktikan lagi oleh siaran akhbar Cosmo bertarikh 3 April 2022 yang menyatakan satu ciapan di Twitter telah mendapati fakta berkaitan penggunaan bahasa Melayu yang kian terhakis dalam generasi muda di negara kita akibat penggunaan bahasa dari negara jiran iaitu bahasa Indonesia yang semakin digunakan. Generasi muda lebih gemar dan tertarik untuk menggunakan bahasa Indonesia dalam percakapan seharian. Dan faktor terbesar yang dinyatakan dalam siaran berita tersebut adalah disebabkan pengaruh YouTube, TikTok dan sinetron daripada negara seberang itu. Perkara ini jelas menunjukkan isu ini adalah berpunca daripada persekitaran yang didedahkan dengan penggunaan bahasa-bahasa daripada negara jiran itu. Bagi langkah untuk mengatasi situasi ini daripada semakin berleluasa, saya akan menyatakan 3 langkah mengatasinya. Yang pertama adalah media massa perlulah menyediakan persekitaran yang memartabatkan bahasa Melayu dalam kehidupan kanak-kanak ataupun dalam kehidupan masyarakat dengan membuat tapisan konten-konten yang disiarkan di pelbagai platform yang akan mempengaruhi penggunaan bahasa Melayu dalam kehidupan seharian kita. Yang kedua, ibu bapa, guru dan masyarakat perlulah mendedahkan kanak-kanak dengan konten yang menggunakan bahasa Melayu yang betul supaya mereka terbiasa dengan penggunaan tersebut dan menjadikannya sebagai tabiat yang baik dalam satu kehidupan. Yang ketiga adalah ibu bapa juga perlu memantau anak-anak terhadap tontonan yang mereka tonton, terutamanya ketika menggunakan teknologi yang tiada batasan. Perkara ini juga dapat dilihat apabila kanak-kanak sekarang yang gemar untuk menonton video di platform YouTube sehingga kan mereka meneroka video daripada pelbagai negara sehingga kan seakan menggunakan bahasa yang kita juga tidak pernah dengar bahasa tersebut. Okey, oleh itu ibu bapa pula mengambil tindakan bagi mengekang situasi ini daripada terus berleluasa. Okey, babak yang ketiga iaitu pada minit ke-16.50 saat. Mengapa? Gunakan ini. Tapi aku tak faham. Apa maksud PR? PR maksudnya kerja rumah. Kerja rumah. Kalau begini di, kalau di Indonesia alfabetnya berbeda. Macam mana? Contohnya A, kami sebut A. A. Kalau B? B. Kalau C? C. Oh, A, B, C. Iya. Okey. Pada babak ini pula,
kita dapat lihat D yang merupakan kanak-kanak tidak lari dengan sikap ingin tahu. Jadi dia bertanyakan kepada pembantu rumahnya berkaitan perkataan PR yang tidak difahami daripada konten yang ditonton olehnya itu. Dan pembantu rumahnya menjelaskan PR itu bermaksud kerja rumah. Perkara ini adalah satu tindakan yang baik kerana pembantu rumahnya menerangkan maksud tersebut dalam bahasa Melayu. Meskipun begitu, tindakan yang kurang senang juga dipaparkan oleh pembantu rumahnya apabila mengajarkan sebutan BC, ABC dalam sebutan bahasa Indonesia. Hal ini saya katakan kerana menurut faktor identiti kawasan, pelajar tersebut telah dipengaruhi oleh identiti kawasan yang telah dibawa oleh orang pembantu rumahnya, iaitu identiti kawasan menggunakan bahasa Indonesia. Seperti umum mengetahui, kanak-kanak akan mudah terpengaruh dan akan menggunakan bahasa tersebut. Pendedahan terhadap sebutan ABC tersebut adalah kurang sesuai kerana kanak-kanak tidak mampu membezakan dan kanak-kanak akan teruja untuk menggunakan sebutan tersebut berbanding ABC yang telah dipelajari kerana beliau menemui satu sebutan yang baru dan dia akan menggunakan bahasa tersebut dalam kehidupan sehariannya. Perkara ini adalah amat membimbangkan kerana kanak-kanak tersebut akan lebih menggunakan bahasa Indonesia tersebut berbanding bahasa Melayu yang perlu dimartabatkan dalam kehidupan seharian. Langkah untuk mengatasi situasi seperti ini perlu diambil oleh semua pihak. Yang pertama, ibu bapa ataupun individu yang berada dalam persekitaran kanak-kanak perlulah menerapkan kanak-kanak supaya menggunakan bahasa yang betul. Tindakan pembantu rumahnya itu adalah betul sekiranya dia hanya mendedahkan dan tidak mengajar murid tersebut untuk menggunakan bahasa tersebut. Sebaliknya memberikan penekanan kepada murid tersebut supaya menggunakan bahasa Melayu yang betul seperti A, B, C. Okey, yang kedua adalah menolak pengaruh yang boleh menyebabkan pengaruh tersebut. Tidak dikatakan pembantu rumahnya perlu ditolak menggunakan bahasa Indonesia. Namun sebaiknya pembantu rumahnya perlu menggunakan bahasa Melayu supaya tidak membawa kepada faktor pertukaran kod dan pencampuran kod yang berlaku terhadap murid tersebut. Dan langkah mengatasinya yang terakhir adalah pendedahan tersebut tidak boleh dilakukan kerana murid tidak dapat membezakan penggunaan yang betul di usia mereka yang kecil. Pendedahan yang saya nyatakan sebentar tadi BC tersebut adalah tidak wajar dan situasi tersebut perlulah dielakkan bagi mengelakkan kanak-kanak atau murid-murid ini daripada berlakunya pertukaran dan pencampuran kod di usia awal. Baiklah, dengan berakhirnya 3 babak yang saya terangkan sebentar tadi, maka berakhirlah penerangan saya berkaitan pencampuran dan pertukaran kod bagi bahasa Indonesia. Sekian, terima kasih. Baiklah, terima kasih. Terima kasih kepada saudara Firdaus atas penerangan berkaitan isu kemahiran bahasa Melayu. Okey, baik, yang terakhir saya akan menerangkan isu kemahiran bahasa Melayu dalam pendidikan awal kanak-kanak terhadap ataupun dari segi dialek. Sebelum saya memulakan dalam memberi contoh dalam video tersebut, kita akan mengenal terlebih dahulu mengenai dialek ini. Menurut Kamus Dewan edisi keempat yang menyatakan dialek ini merupakan sebuah logat ataupun satu bentuk bahasa yang berlainan digunakan dalam satu daerah ataupun satu kelompok sosial. Penggunaan dialek ini sebenarnya mempunyai kesan-kesan yang negatif sebagaimana yang menurut kajian yang dijalankan oleh Nur Adlin dan Zaliha pada tahun 2020 yang menyatakan individu yang sering menggunakan dialek dalam pertuturan bahasa mereka sebenarnya tidak mampu untuk berkomunikasi dengan baik sekiranya menggunakan bahasa Melayu. Hal ini demikian kerana penggunaan dialek yang pekat ini akan mempengaruhi mereka
untuk menghadapi masalah dalam membezakan antara bahasa Melayu moden dan juga dialek tempatan yang digunakan oleh mereka. Keraguan yang timbul juga akan mewujudkan kepelbagaian ragam bahasa Melayu seperti penggunaan bahasa rojak, sebutan bahasa dialek tempatan dan akan menyebabkan percampuran atau pertukaran bahasa yang telah diterangkan oleh saudara Firdaus dan saudara Rizham. Baiklah, kita bergerak kepada contoh ataupun adegan dalam babak tersebut di mana pada minit 2 saat ke-4 sehinggalah minit ke-2 saat ke-15. Ya deh. Kamu ada bimbing. Ya David, aku pergi sekolah dulu. Bye Bye-bye. Bye-bye Bibi. Belajar rajin-rajin. Putarkan semula video tersebut. Ya deh. Kamu ada bimbing. Ya David, aku pergi sekolah dulu. Bye Bye-bye. Bye-bye Bibi. Belajar rajin-rajin. Okey. Okey, baik. Apa yang kita dapat lihat dan kita dengarkan dengan jelas apabila Hazwani yang memegang watak sebagai bibik menggunakan dialek bahasa Indonesia iaitu menggunakan perkataan gapapa. Hazwani telah menggunakan perkataan tersebut untuk memujuk ataupun menyatakan isi tersidaknya iaitu dengan memujuk Nur Atikah sebagai pelajar yang ketiga untuk tidak berasa sedih kerana tidak dihantarkan oleh ibu bapanya ke sekolah. Nur Atikah pula kemudiannya membalas ucapan bibiknya tersebut dengan menggunakan dialek bahasa Indonesia juga iaitu gapapa deh, di mana beliau ingin memaksudkan betulkah tidak apa-apa saya ke sekolah tanpa kedua ibu bapa saya. Yang seterusnya menunjukkan Nur Atikah ini akur dengan keputusan bibiknya menghantarnya ke sekolah tanpa kedua ibu bapanya tersebut. Penggunaan sebutan dialek tempatan ini ataupun penggunaan dialek bahasa Indonesia ini adalah salah dari segi hukum tata bahasa Melayu kerana ia merupakan bahasa asing yang dimasukkan ke dalam pertuturan bahasa tersebut ke dalam pertuturan bahasa Melayu. Oleh yang demikian, cara sebutan ataupun penggunaan perkataan yang sebetulnya yang perlu diungkapkan oleh mereka oleh Hazwani adalah tidak mengapa, dan manakala bagi Nur Atikah pula betul tidak mengapa bibi. Baiklah, seterusnya kita akan bergerak pada contoh yang kedua dalam klip drama ini iaitu pada minit 7 saat ke-7 sehinggalah minit ke-7 saat ke-32. Ya Allah, balik juga koma ya. Besarlah. Besar dah. Mana masalah? Allah comelnya cucu grandma ni. Kau ayu grandma? Apa kehel seorang putih ni? Biasalah. Tahu ni. Mana suami kamu? Ada lagi yang tak pakai tu. Emang tu dia takkan nak depan pintu kan? Okey, baik. Okey, daripada babak yang saya ambil tersebut, kita dapat melihat Fariza yang memegang watak sebagai nenek menggunakan dialek negeri Perak iaitu perkataan koma dalam ayatnya iaitu ya Allah balik juga komanya dan perkataan apa keheh dalam ayat apa keheh cakap orang putih ni. Istilah dialek koma ini sebenarnya merujuk kepada dua orang atau lebih, manakala dialek apa keheh ni merujuk kepada perkataan yang sebenarnya iaitu perkataan apakah hal. Oleh yang demikian, maksud sebenar yang ingin disampaikan oleh Fariza adalah sepatutnya berbunyi ya Allah balik juga kamu berdua ini dan juga apakah hal cakap orang putih ni. Maka dialek koma tersebut perlulah ditukarkan kepada perkataan kamu berdua dan dialek apakah itu perlulah digantikan dengan perkataan apakah hal. Bagi menjadikan ayat yang diungkapkan tersebut adalah betul dari segi undang-undang sintaksis bahasa Melayu. Seterusnya kita bergerak kepada contoh yang ketiga dalam babak kelima drama ini di mana klip video ini bermula pada minit ke-14 saat ke-8 sehinggalah minit ke-14
saat ke-21. Kenapa tak jadi ke? Tak apa, dia tu salah. Mami dengan Daddy kena kerja lagi ke? Ya, sorry. Tak apalah. Hari ni main dengan Bibi je lah. Bibi! Okey, baik. Daripada minit video yang saya nyatakan tersebut, kita dapat mendengar di mana Nur Atika yang merupakan pelajar ketiga juga menggunakan dialek bahasa Melayu standard selatan dalam pertuturannya. Nur Atika telah mengubah sebutan ayat dengan menggantikan vokal A pada akhir suku kata dengan vokal E. Di mana dalam kajian Syahidi dan Rahim pada 2010, mereka menyatakan secara umumnya tidak terdapat sebarang perbezaan yang ketara antara variasi bahasa Melayu standard selatan yang digunakan dengan bahasa Melayu standard yang mengekalkan huruf akhir pada perkataan tersebut. Namun dari segi aspek fonetiknya ataupun dari segi aspek sebutannya, ia berbeza dari segi sebutan perkataan A pada huruf akhir tersebut. Di mana kita seringkali mengaitkan perkataan E tersebut adalah dengan dialek-dialek negeri selatan. Misalnya dalam video tersebut, Nur Atikah menanyakan kepada kedua ibu bapanya, kenapa malam ni tak jadi ke? Di mana Nur Atikah ini telah menukarkan akhir kata kenapa ataupun huruf A kepada E yang berbunyi kenapa. Contoh yang kedua adalah ada kerja lagi ke? Tukar kerja, Nur Atikah telah menukarkan perkataan kerja yang sepatutnya kepada perkataan kerja. Dan yang terakhir adalah tak apalah hari ni main dengan bibi je lah. Di mana Nur Atikah juga telah menukarkan perkataan tak apa kepada perkataan tak apa. Maka perkataan yang sepatutnya diungkapkan ataupun digunakan dalam pertuturan tersebut adalah yang pertama, ayat pertama, mengapa malam ini tidak jadi. Ayat yang kedua, ada kerja lagi. Dan ayat yang terakhir, tidak mengapalah hari ini saya main dengan bibik sahaja. Okey, baik. Sebagaimana yang telah saya nyatakan pada awal ucapan saya, di mana isu dialek ini akan memberikan kesan-kesan bukan sahaja dari aspek positif namun juga dari segi aspek negatif. Dari segi aspek negatif, kesan yang utama adalah ia akan menyebabkan murid tidak dapat bertutur dengan menggunakan bahasa Melayu baku dengan betul. Hal ini disebabkan kerana mereka tidak menguasai bahasa Melayu yang baik, yang akan menyebabkan potensi mereka dalam ucapan lisan mereka adalah sukar untuk menggunakan bahasa Melayu baku. Sebagaimana kajian yang dilakukan oleh Azman Wancik pada tahun 1982, seramai 45 jumlah murid yang hanya dapat membezakan sebutan baku dan sebutan baku akibat daripada ketidakpenguasaan bahasa Melayu baku yang betul. Hal ini berdasarkan kajian tersebut menunjukkan lebih ramai pelajar yang menghadapi masalah sebutan atas faktor dipengaruhi dengan dialek tempatan mereka. Yang kedua, kesan negatif penggunaan dialek ini ia akan mencalarkan kredibiliti serta menjatuhkan martabat bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi negara Malaysia. Sebagai contohnya, kita ambil seorang guru yang berasal daripada negeri Kelantan terpaksa mengajar di negeri Sabah. Guru ini semestinya akan menggunakan dialek negeri sendiri kerana sudah terbiasa dengan dialek tersebut. Itu baru sahaja seorang guru daripada sebuah negeri. Bayangkan jika terdapat ramai guru yang berbeza bagi setiap negeri. Hal ini kita boleh bayangkan terdapat berbagai jenis ragam, corak ataupun dialek yang akan diperdengarkan kepada kanak-kanak, seterusnya menjadikan mereka keliru dengan setiap perkataan bahasa Melayu tersebut. Hal ini juga menjadikan objektif PDP kanak-kanak tersebut tidak dapat dicapai seperti apa yang dirancang oleh guru kerana kanak-kanak ini tidak akan memahami sepenuhnya apa yang dipertuturkan oleh guru mereka. Secara tidak langsung, kanak-kanak ini juga tidak akan didedahkan dengan lebih terperinci mengenai penggunaan bahasa Melayu yang tepat, yang menjadikan bahasa Melayu ini tidak dapat diangkat kedudukannya sejak peringkat sekolah mereka.
Baiklah, dengan berakhirnya contoh serta hujahan-hujahan yang saya lontarkan, maka berakhirlah sesi perbincangan isu kemahiran bahasa Melayu dalam pendidikan awal kanak-kanak. Sekian sahaja daripada kami semua. Kami mengucapkan terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.